السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang hidayah taufik dapat lagi bersama-sama bertemu pada waktu pagi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga tuan-tuan puan-puan berada dalam keadaan sihat dan afiat insya-Allah. Kita teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kehidupan kita seperti mana biasa insya-Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ataupun ujian COVID-19 ni insya-Allah segera berlalu dekat muka bumi ni. Semoga tuan-tuan puan-puan semua dalam keadaan sihat dan afiat insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan lagi kita dapat bertemu dalam majlis ilmu pada pagi ini, dan ini merupakan di antara nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hamba-hambanya untuk dekat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua tergolong di antara golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita menyambung pengajian kita berkaitan dengan qawaid Quraniyah, berkaitan dengan kaedah-kaedah Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan seperti mana biasa hadirin, saya share skrin terlebih dahulu insya-Allah. Baik. Tuan-puan boleh lihat skrin ke? Jelas ke skrin? Jelas, Ustaz. Jelas, Jelas, Ustaz. Jelas. Okay, terima kasih. jelas. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung kaedah-kaedah Quraniyah kita, dan ini merupakan siri yang kedua. Alhamdulillah kita telah memulakan pada kelas kita pada minggu yang lepas. Baik, kaedah yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaedah yang diambil ataupun dipetik daripada Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Dan janganlah kamu lupa kebaikan dan budi sesama kamu. Dan janganlah kamu lupa kebaikan dan budi sesama kamu. Baik. Sebagai pendahuluannya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan ayat Al-Quran berkaitan dengan talak sebenarnya. Berkaitan dengan talak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-237, yang bermaksud jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka, bersama dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 daripada mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isteri kamu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.
Dan pemaafan ataupun kemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Hadirin, kalau tuan-puan lihat ataupun membaca ayat ni, ia sebenarnya berkaitan dengan talak. Cuma dalam kaedah Quraniyah yang kita bahaskan, penulis kitab iaitu Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala tidaklah menjelaskan secara detail berkaitan dengan talak ni tuan-puan. Ni kita fokus kepada kaedah Quraniyah itu sendiri. Cuma saya sebutkan sebagai muqaddimah ni, tuan-puan kena ketahui bahawa ayat ni merupakan di antara ayat Al-Quran berkaitan dengan talak. Baik. Ada beberapa penafsiran para ulama berkaitan dengan ayat itu tuan-puan. Ni saya ambil khusus pada ayat itu sahaja. Wala tansaul fadla bainakum. Disebutkan dalam kitab tafsir Muyassar, ditafsirkan, jangan lupa keutamaan dan kebaikan di antara kalian. Jangan lupa keutamaan dan kebaikan di antara kalian. Kemudian disebutkan dalam kitab tafsir Ibn Kathir, yang dimaksudkan dengan al-fadl, wala tansaul fadla, al-fadl yang dimaksudkan dengan al-fadl ialah kebaikan. Menurut Sa'id rahimahullah, Ad-Dhahhak, Qatadah, As-Saddi dan Abu Wa'il rahimahumullah ta'ala mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan al-fadl ialah hal yang baik. Yakni janganlah kamu melupakan kebaikan, melainkan amalkanlah di antara sesama kalian. Jangan kita lupa kebaikan. Di antara kita ada kebaikan. Tak kala semestinya bila mana kita berinteraksi sesama manusia, khasnya ayat ini berkaitan dengan talak. Tak kala kita berhubungan ataupun berlaku interaksi di antara suami dan isteri, pastinya adanya kebaikan insya-Allah taala dalam hubungan kekeluargaan tersebut. Walaupun setelah berlakunya perceraian sebagai contoh, naudzubillahi min zalik, tetapi pastinya ada kebaikan. Dan juga secara umum tak kala kita berinteraksi sesama manusia, pastinya tak kala kita berinteraksi dengan manusia yang lain, secara umumnya tuan-puan pastinya ada kebaikan di antara kita ataupun orang lain. Kita berikan kebaikan kepada orang lain ataupun orang lain memberikan kebaikan kepada kita. Jangan lupa kebaikan ataupun keutamaan di antara kalian. Baik. Kemudian disebutkan dalam kitab tafsir Al-Aisar, Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk melupakan cinta dan kebaikan yang pernah dilakukan. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab tafsir Al-Aisar, hadirin yang dirahmati Allah, beliau letakkan khusus berkaitan dengan cinta kat situ. Sebab apa? Fokus beliau kepada penafsiran ayat keseluruhan. Ayat yang ke-237 itu berkaitan dengan talak. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah, sebagai muqaddimah ni kita kena ketahui panduan kepada kita. Khasnya dalam hubungan perkahwinan, contoh, jika Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan penceraian, setelah penceraian kita janganlah lupa kebaikan-kebaikan yang pernah berlaku ataupun yang pernah ada dalam rumah tangga kita sebelum ini. Dan berkaitan dengan interaksi kita pula dengan manusia yang lain, kita jangan lupa kebaikan-kebaikan yang pernah kita perolehi daripada orang lain. Ya? Baik. Itu sebagai muqaddimah ni hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maksud kaedah ni hadirin. Maksud kaedah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan pasangan yang telah bercerai untuk tidak melupakan kebaikan sesama mereka, seperti mana yang kita sebutkan sebentar tadi. Di dalam kemaafan, tak kala memaafkan terdapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kemaafan ni, di antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan telah dituju ajar, dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemaafan ni tuan-puan, ia merupakan salah satu ibadah, pada masa yang sama perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hubungan rumah tangga ni tuan-puan dirahmati Allah, khasnya untuk pasangan yang telah bercerai, kita pasti ketahui, ya, kalau kita tanyakan kepada mereka-mereka yang Allah Taala telah uji mereka dengan penceraian sebagai contoh, secara umumnya untuk memaafkan kesalahan ataupun kesilapan yang berlaku dalam rumah tangga memang sangat berat tuan-puan, pastinya sangat berat. Itu dalam rumah tangga. Kalau berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia sebagai contoh, bila mana orang melakukan kesalahan terhadap kita, nak memaafkan itu tuan-puan berat, sangat berat. Sebab itulah di dalam kemaafan, dan pastinya tak kala kita memaafkan, di sana terdapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kepada hamba-hambanya yang suka memaafkan. Walaupun hadirin dalam keadaan kita ketahui untuk memaafkan sesuatu kesalahan sangat berat.
Naam, kita tak nafikan perkara itu. Tapi apabila kita mampu untuk memaafkan, Allahu Akbar. Itu merupakan di antara perkara yang kita katakan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kita contoh berkaitan dengan memaafkan ni dalam banyak keadaan tuan-tuan, ya. Di antara contoh yang mungkin saya boleh sebutkan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum dia beriman, dia adalah orang yang telah membunuh bapa saudara di antara bapa saudara kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Seingat saya nama beliau Wahsy radhiyallahu taala anhu. Seingat saya tuan-tuan ni. Tapi seingat saya nama Wahsy lah nama sahabat ni. Tetapi setelah beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Rasulullah SAW sebagai Rasul, Rasulullah SAW memaafkan beliau, tetapi dalam keadaan Nabi tak mampu untuk melihat wajah beliau. Bukanlah kita kata Nabi benci kepada beliau tuan-tuan, tetapi tak kala Nabi SAW melihat wajah Wahsy radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah SAW akan teringat bapa saudara Nabi. Tetapi Nabi SAW memaafkan. Walaupun kita kata berat, sangat berat dalam keadaan tersebut, tetapi Nabi SAW memberikan kemaafan. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua insya-Allah dapat memberi kemaafan tatkala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan kepada kita. Maknanya tuan-puan, untuk memaafkan ni memang berat. Tetapi jika Allah memudahkan kita, jika kita berkemampuan untuk memberikan kemaafan, ketahuilah itu di antara sebab keredaan Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban apabila memaafkan, hadirin, seperti yang disebutkan oleh Dr. Umar dalam penulisan beliau ni, Qawaid Quraniyah. Ia mendekatkan yang jauh. Musuh pun boleh berubah menjadi sahabat. Ya. Ini di antara keajaiban apabila kita berusaha untuk memaafkan. Tak kala berlakunya khilaf, perselisihan, ya, persengketaan sebagai contoh, pergaduhan sebagai contoh. Tak kiralah tuan-puan di antara kedua belah pihak ni yang mana satu salah, yang mana satu benar. Tetapi apabila di antara keduanya berusaha bersama-sama untuk saling memaafkan, asalnya jauh, hadirin, asalnya jauh, maka ia akan semakin dekat. Asalnya bila mana berlakunya khilaf ataupun perselisihan, ya, persengketaan sebagai contoh, bila mana berlakunya kemaafan di antara keduanya, maka daripada musuh pun boleh berubah menjadi sahabat. Ini di antara keajaiban apabila sikap memaafkan ni kita praktikkan dalam kehidupan kita. Dan pastinya hadirin, kaedah yang kita kongsikan ni, kaedah yang sangat bermanfaat diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Ialah tuan-puan, kita ni hidup bermasyarakat. Kita manusia, dan semestinya manusia itu kita akan berinteraksi dengan manusia lain. Ya, dan tak kala kita berusaha untuk mengingati kaedah yang kita sebutkan ini, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kalian. Maknanya tak kala kita usahakan untuk praktik dalam kehidupan kita, maka ia akan menjadi sebab manfaat sama ada diri kita dan juga orang lain. Ya, kita berusaha untuk mengingati apa jua bentuk kebaikan yang kita telah perolehi daripada orang lain, hadirin. Walaupun dalam keadaan berlakunya khilaf ke, berlakunya permasalahan ke, berlakunya masalah ke, bila kita berusaha untuk mengingati kaedah ini, insya-Allah taala, maka ia menjadi sebab manfaat untuk semua orang, insya-Allah. Contoh kisah teladan, hadirin, yang dibawakan oleh penulis buku ni, Dr. Umar. Yang pertama, kisah bekas suami yang tetap memberikan nafkah kepada bekas isteri dia. Dr. Umar membawakan cerita ni tuan-puan sebagai satu bentuk perkongsian beliau kepada pembaca-pembaca buku beliau ni untuk mengambil iktibar daripada kisah tersebut. Apa kisah ni, hadirin? Ya, kata beliau hafizahullah taala, seorang lelaki yang dikenal, dia telah ceraikan isteri dia. Pada masa yang sama, hadirin yang dirahmati Allah taala, dalam keadaan walaupun dia telah ceraikan isteri dia, tetapi dia tetap berikan nafkah ataupun tempat tinggal kepada bekas isteri dia. Bukan setakat itu tuan-puan, duduk bersama dengan anak-anak dia walaupun dia telah ceraikan ni. Dan diceritakan bahawa rumah dia dua tingkat lah. Kan, rumah dia dalam keadaan ada tingkat atas, ada tingkat bawah. Dia tetap memberikan tempat tinggal kepada isteri dia dengan anak dia dekat tingkat atas. Dia duduk dekat tingkat bawah. Nafkah tetap diberikan tuan-puan. Sehingga kata Dr. Umar, dalam keadaan macam tu,
Ya, sehingga orang pun tak tahu dia telah bercerai dengan isteri dia. Rupa-rupanya telah bercerai. Sebab apa? Walaupun telah berlakunya penceraian, dia tetap memberikan kebaikan, memberikan khidmat, memberikan nafkah kepada bekas isteri. Walaupun dia dah tak berkewajipan sebenarnya, tuan-puan. Nafkah hanya sebagai seorang ayah, bekas suami dah sebagai contoh. Bila berlakunya penceraian, jelas nafkah terhenti bila berlakunya penceraian. Setelah bercerai, jika ada anak, tetap menjadi tanggungjawab sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Itu jelas seperti mana yang kita ketahui. Adapun bekas isteri, tuan-puan, dah tak ada tanggungjawab dah. Cuma dalam kisah yang diberikan ini, bekas suami tadi tetap memberikan nafkah. Mungkin akan timbul persoalan, tuan-puan, mengapa dia tetap memberikan nafkah? Berkait dengan kaedah yang kita kongsikan di awal pagi ni, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pastinya apatah lagi kalau memiliki anak. Dalam cerita ni, tuan-puan, mereka memiliki anak. Mereka memiliki zuriat keturunan. Pastinya kebaikan yang besar, hadirin. Di antara kebaikan yang besar, yang kita katakan pengorbanan yang besar yang telah diberikan oleh isteri, seorang isteri kita sebagai contoh ya, untuk tuan-tuan yang bersama dengan kita pada pagi ini. Di antara pengorbanan, khidmat, kebaikan yang paling besar adalah memberikan zuriat untuk kita. Subhanallahil azim. Pengorbanan yang sangat besar. Seorang ibu, seorang isteri, tak kala Allah Ta'ala berikan mereka nikmat, mengandung pun dah susah payah dah. Allah Ta'ala cerita di dalam Quran berkaitan susah payah pengorbanan seorang ibu. Mengandung pun dah susah payah dah. Melahirkan lagilah risiko kepada nyawa. Bukan setakat tu, setelah melahirkan pun tetap rasa sakit lagi. Kesan daripada bersalin tadi, tuan-puan. Pantang pula kan, sebagai contoh. Subhanallahil azim. Pastinya itu di antara bentuk kebaikan yang besar yang diberikan oleh seorang isteri kepada suami dan umumnya keluarga. Kan, kisah ini sangat bermanfaat, tuan-puan. Sebab tu kata Dr. Umar dalam buku ni, dalam cerita, dalam bab untuk kaedah yang ketiga ni, kata beliau, saya merasakan bahawa orang ni ataupun lelaki ini di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah mempraktikkan kaedah yang kita kongsikan, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kalian. Dalam keadaan mungkin mereka telah berlakunya khilaf, penceraian, hadirin ini, berlakunya penceraian. Tetapi pastinya di dalam rumah tangga mereka sebelum itu, insya-Allah pastinya ada kebaikan, ada kebahagiaan, pengorbanan yang telah dilakukan sesama mereka. Cuma keujian untuk mereka, Allah Ta'ala uji mereka berlakunya penceraian. Setelah bercerai, kehidupan mereka telah berubah. Pastinya telah berubah kan. Dah bukan suami dan isteri, tetapi tetap dipraktikkan ayat ini. Alhamdulillah, maka mereka dapat hidup dalam keadaan yang baik walaupun tidak lagi menjadi suami dan isteri. Itu contoh yang pertama yang dibawakan oleh penulis buku ni. Contoh yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah yang diceritakan oleh Syekh Ali At-Tahawi rahimahullah ta'ala, seperti yang dinukilkan oleh Dr. Umar dalam buku ini. Syekh Ali At-Tahawi yang merupakan seorang hakim, kata Dr. Umar, cerita, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, terdapat berlakunya perselisihan di antara suami dan isteri. Maka apabila dihadapkan kisah beliau, dihadapkan kisah tentang dua suami isteri ni di mahkamah, maka sebagai hakim, Syekh Ali At-Tahawi ni menyedari bahawasanya jalan yang terbaik untuk mereka memang adalah penceraian. Setelah dilaksanakan ataupun setelah selesai perbicaraan mahkamah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Syekh Ali At-Tahawi mengingatkan kepada mereka dengan satu bentuk perkataan yang sangat bermanfaat. Kata Syekh Ali At-Tahawi, saya mengingatkan mereka berdua berkaitan dengan hak cinta, kasih sayang dan juga tanggungjawab terhadap anak-anak. Kemudian kata Syekh Ali At-Tahawi, saya menutup perbicaraan pada hari itu dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Dan alhamdulillah, kata Syekh Ali At-Tahawi, ucapan tersebut berbekas, memberikan bekas kepada hati kedua bekas pasangan suami isteri ini. Dan alhamdulillah, setelah berlakunya penceraian, mereka keduanya bertolak ansur dalam keadaan yang baik, masing-masing tidak berusaha untuk menuntut hak masing-masing. Sebagai contoh, masing-masing berusaha untuk saling membantu ataupun saling, kita katakan, saling bertolak ansur atau apa ni, masing-masing berusaha untuk
tetap menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah, sebagai contoh. Apa jua bentuk urusan-urusan setelah ni bersama-sama berusaha untuk diselesaikan dengan baik. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah, dua kisah ni menunjukkan kepada kita praktik kaedah ni dalam kehidupan. Ya, praktik dalam kehidupan kita. Dan pastinya kedua kisah ni contoh bila mana berlakunya perceraian. Kan? Cuma kita boleh tambah sebagai manfaat kepada kita semua juga, tuan-puan. Dalam kehidupan kita seharian sebagai contoh. Kan? Kena ingat kebaikan orang lain kepada kita. Kena ingat, jangan lupa. Dan di antara bentuk Muslim yang baik, bila mana kebaikan yang diterima itu dibalas dengan kebaikan. Bahkan apabila mampu untuk balas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Kan? Seperti mana yang dicontohkan juga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-puan, dalam contoh kisah yang ketiga, kisah berkenaan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mut'im ibn Adi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali daripada Taif, panjang cerita berkaitan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Taif ni. Ya, setelah sebulan lamanya Rasulullah SAW mendakwakan penduduk Taif seperti yang diceritakan oleh Dr. Umar, yang dinukilkan oleh Dr. Umar dalam kitab beliau Qawaid Quraniyah ni, hadirin. Maka Rasulullah SAW tidak memperolehi apa-apa feedback yang positif daripada penduduk Taif, melainkan hanyalah bentuk gangguan, cercaan, ya, dan juga sebagainya dalam keadaan yang negatif, hadirin. Tatkala Rasulullah SAW kembali ke Mekah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Mekah dengan perlindungan Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi ini salah seorang Quraisy, hadirin yang dirahmati Allah, yang tak pun beriman pada Allah, dia tak beriman pun. Al-Mut'im ibn Adi memerintahkan anaknya yang berjumlah seramai 4 orang anak untuk membawa perlengkapan senjata mereka pada masa yang sama untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Al-Mut'im ibn Adi, ketahuilah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anda adalah orang yang diberikan perlindungan dan anda tidak akan dikhianati. Hadirin yang dirahmati Allah, walaupun Al-Mut'im ibn Adi ini meninggal dunia dalam keadaan musyrik, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan kebaikan Al-Mut'im ibn Adi. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Badar, hadirin, ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis beliau, Al-Mut'im ibn Adi ketika mana selesai perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Al-Mut'im ibn Adi hayya, thumma kallamani fi haula'i natna la taraktuhum lahu." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai ataupun seandainya Al-Mut'im ibn Adi masih hidup, lalu ia berbicara ataupun ia berkata kepadaku berkaitan dengan orang-orang yang kita katakan orang-orang yang memusuhi aku ini, nescaya aku akan biarkan saja mereka untuknya. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jika Al-Mut'im ibn Adi meminta untuk dibebaskan tahanan perang Badar ni sebagai contoh, kata Rasulullah SAW, maka nescaya Nabi akan melepaskan mereka ataupun membiarkan mereka, melepaskan mereka. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa, hadirin? Sebab Rasulullah SAW mengingati kebaikan yang pernah dilakukan oleh Al-Mut'im ibn Adi tadi. Ini orang yang tak beriman pun, orang yang bahkan mati dalam keadaan musyrik, hadirin yang dirahmati Allah. Apatah lagi jika orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bentuk-bentuk aplikasi kaedah. Aplikasi dalam hubungan kekeluargaan sebagai contoh khas. Na'udzubillah, tuan-tuan, ni jika ada di antara kita yang Allah Ta'ala pernah uji dengan ujian berbentuk penceraian sebagai contoh, kan, maka kita usahakan untuk praktikkan kaedah ni. Usahakan, insya-Allah. Dan mungkin kita kata berat sangat, Ustaz, sangat berat, kesalahan dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apa jua yang kita lakukan bila kita usahakan untuk meraih redha Allah. Saya buat ni kerana Allah. Saya buat ni sebab saya nak menyukakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya buat ni sebab saya nak Allah Ta'ala redha kepada saya. Maka ia akan menjadi sebab mudah untuk kita, hadirin. Itu berkaitan dengan penceraian contoh. Juga berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, kan.
Jika Allah uji kita, terdapat khilaf di antara keluarga kita, kan? Ni keluarga hadirin kerabat kita. Dan pastinya di antara manusia yang Allah perintahkan yang terbaik ataupun orang yang di antara orang yang paling layak, paling berhak untuk kita pergauli, berbuat baik kepada mereka adalah keluarga kita, kerabat kita hadirin yang dirahmati Allah. Kan? Tak kala berlakunya khilaf, berlakunya perselisihan, kita katakan, kita usahakan untuk praktikkan ayat ni ataupun kaedah ni. Dalam keadaan secara umum ni pastinya ada kebaikan-kebaikan tuan-puan ni. Pastinya ada khidmat-khidmat, pengorbanan, bantuan yang pernah dilakukan sesama kita. Maka kita usahakan untuk mengingati kebaikan-kebaikan tersebut. Wala tansawul fadla bainakum. Aplikasi dalam hubungan sesama rakan dalam pekerjaan sebagai contoh. Ni secara umum. Kalau kita bekerja kan, bila mana apatah lagi kalau kita bekerja dalam satu pasukan, dalam satu tim, pastinya akan adanya bantu-membantu di antara kita kan, bantu-membantu di antara kita. So kita jangan lupa kebaikan-kebaikan tersebut. Apa kesan apabila kita mengingati kebaikan-kebaikan tersebut tuan-puan? Apabila berlaku permasalahan, maka kita akan mudah untuk memaafkan insya-Allah. Pada masa yang sama, hati kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih tenteram. Sebab apa? Hati kita bersih daripada perasaan-perasaan ataupun sikap-sikap yang tak baik lah kan, sebagai contoh. Aplikasi dalam hubungan antara guru dan pelajar. Ini di antara aplikasi contoh yang Dr. Umar bawakan dalam kitab beliau ya tuan-puan. Sebab itu saya bawa perkara ni. Aplikasi dalam hubungan antara guru dan pelajar sebagai contoh kan. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pelajar, masing-masing kita usahakan untuk sama-sama mempraktikkan kaedah ni dalam kehidupan kita. Bahkan diberikan contoh oleh Dr. Umar dalam buku ni hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya tak nyatakan dalam slide ni. Beliau memberikan contoh seorang tenaga pengajar ya, yang merupakan di antara pengasas ataupun yang mula-mula sekali mengajar di tempat tu, kata Dr. Umar. Dia bukan sahaja mengajar hadirin yang dirahmati Allah ya, bukan sahaja mengajar kepada murid-murid dia. Pada masa yang sama, dia pun memberikan khidmat kepada anak-anak pelajar-pelajar dia. Maknanya dia bukan sahaja mengajar pelajar-pelajar dia, bahkan keluarga dia pun dia usahakan untuk mengajar pada masa yang sama, berbuat kebaikan. Maknanya sesama kita lah, antara guru pelajar sebagai contoh, usahakan untuk saling membuat kebaikan. Dan ini merupakan antara perkara yang kita usahakan untuk sama-sama mengamalkannya tuan-tuan. Ini aplikasi dalam hubungan sesama manusia, iaitu muamalah dan muasyarah yang baik. Kan kita berusaha untuk senantiasa bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik, bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Mungkin kita katakan tak semua orang ataupun kadang di antara kita tuan-puan pasti ada diuji oleh Allah dengan muamalah yang buruk daripada orang lain sebagai contoh. Kita katakan apa hadirin? Tak apalah, secara umumnya kita bersabar atas muamalah yang tak baik kepada kita. Tetapi sebagai seorang mukmin muslim, insya-Allah, kita tak kala kita bergaul ataupun berhubungan, bermuamalah dengan orang lain, kita usahakan untuk memberikan muamalah yang baik. Dan mohon doa tuan-puan, semoga apa yang saya kongsikan ni saya sendiri dapat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengamalkan insya-Allah taala, dan semoga tuan-puan juga dapat mengamalkan praktik kaedah ini insya-Allah dalam kehidupan kita semua. Kesimpulan dan juga pengajaran hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan dan juga pengajaran daripada kaedah ini. Yang pertama sekali, Allah Taala tetap memerintahkan dan mengajak untuk senantiasa berkasih sayang, melakukan kebaikan kepada kedua pihak keluarga walaupun telah berlakunya perceraian. Hadirin yang dirahmati Allah, tatkala berlakunya ataupun tatkala adanya hubungan perkahwinan kan, sebagai contoh, apatah lagi kalaulah pasangan suami dan isteri ni daripada kita katakan bukannya kerabat, maknanya orang yang lain lah, orang yang luar kerabat. Tuan-puan bayangkan bila mana berlakunya perkahwinan sebagai contoh, daripada asalnya bukan kerabat jadi kerabat. Ya. Dan wallahu taala alam, jika Allah Taala uji suami isteri tadi berlakunya perceraian tuan-puan, tetapi asalnya kan keluarga ni kan telah menjadi keluarga. Bila mana berlakunya perceraian tuan-puan, secara umumnya ada di antara keluarga ni dia dah tak jadi keluarga dah, sebagai contoh kan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk senantiasa melakukan kebaikan sesama kita. Ya, khasnya suami isteri tadi lah, bekas suami isteri tadi. Pada masa yang sama keluarga pun sama juga kan. Diperintahkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan sesama kita.
Dan saya suka untuk memberikan motivasi kepada diri saya, tuan-puan, dan juga tuan-puan, kita sama-sama saling mengingatkan. Tak kala kita melakukan suatu amal perbuatan ataupun amal saleh, kita usahakan untuk letakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita, kan. Sebagai satu bentuk motivasi untuk kita suka untuk melakukan kebaikan, tuan-puan, ataupun bersabar ke, kan, memaafkan. Sebagai contoh, kita katakan, saya buat ni kerana Allah. Saya usaha untuk buat kerana Allah. Saya nak cari redha Allah. Saya nak Allah Taala suka redha kepada saya. Kan, sebab saya nak meraih semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin ini, maka itu di antara sebab mudah-mudahan hati kita senantiasa berusaha untuk ikhlas, insya-Allah, kan, berusaha untuk senantiasa membersihkan hati-hati kita. Kan. Penceraian tidak menjadi sebab permusuhan di antara bekas pasangan suami dan isteri serta keluarga di antara keduanya, tuan-tuan. Ini pun di antara perkara yang sangat bermanfaat untuk kita. Bila mana berlakunya penceraian, tuan-puan, yang berlaku khilaf tu pasangan tadi, betul tak? Secara umum ni lah. Maka ada yang nak respon ke? Baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah, keluarga tadi secara umumnya jangan sekali-kali cuba untuk masuk campur, kan, berkaitan perselisihan tadi. Sebagai contohlah, setelah berlakunya perceraian, tuan-puan, secara umumnya bila mana yang tak ada kaitan ni, kan, apa alasan ataupun kita katakan apa sebab untuk kita tak terus melakukan kebaikan, kan, ataupun kita katakan secara umumnya bila mana berlakunya penceraian, tuan-puan, apa yang kita lihat ataupun secara umum apa yang berlaku, kedua-dua keluarga akan menjadi yang berat tu akan menjadi musuh lah. Yang ringan sikit, tuan-puan dirahmati Allah, akan dah tak berhubungan dah, kan, dah tak ada komunikasi yang baik dah, sebagai contoh, kan. Maka apa sebabnya, tuan-puan? Sedangkan apa yang diperintahkan kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Apatah lagi keluarga ni merupakan kita punya keluarga sebelum ni, sebagai contoh. Fulan ni, fulanah ni adalah keluarga kita sebelum ni, sebagai contoh, kan. Apatah lagi kalau memang senantiasa akan menjadi di antara mahram kita, sebagai contoh. Lebih-lebih lagi untuk kita senantiasa terus melakukan kebaikan. Jangan lupa kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain, kan. Jangan lupa kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Ini pun di antara perkara yang sangat penting. Apa juga bentuk kebaikan, khidmat yang orang lain pernah buat kepada kita, tuan-puan, kita jangan lupa. Kita usahakan untuk kita balas dengan kebaikan. Jika kita mampu untuk balas dengan kebaikan, tuan-puan, kita balas dengan kebaikan. Paling ringan pun kita doakanlah kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, berusahalah untuk memaafkan. Kan? Berusahalah untuk memaafkan. Ini perintah Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun memberikan contoh kepada kita. Walaupun memaafkan ni memang berat, tuan-puan. Apatah lagi memang jika kita ni memang tak salah, kan. Orang yang menzalimi kita, subhanallah. Orang yang buat salah pada kita ni, kita tak salah pun. Hatta kalaulah memang kita memang tak salah, tuan-puan, yang lebih tinggi lagi kita kata, yang lebih subhanallah, semoga Allah Ta'ala meridai kita. Yang lebih utama, jika berlakunya perselisihan, sebagai contoh, memang yang salah tu memang tak nampak langsung tanda-tanda dia nak meminta maaf, sebagai contoh. Maka kita katakan, kita pun ambil inisiatif, tak apalah, walaupun bukan saya yang salah, tak apa, saya maaf, saya minta maaf, sebagai contoh. Kan? Dan mudah-mudahan disebabkan usaha untuk meminta maaf dan memaafkan ni, tuan-puan, kita menjadi sebab hubungan akan menjadi lebih baik setelah tu, insya-Allah, kan. Berat, tuan-puan, ni dua-dua ni pun berat, kita katakan, kan. Meminta maaf pun berat tu, minta maaf tu berat tu. Sama juga keadaan yang sebaliknya, memaafkan pun satu perkara yang berat. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk memohon maaf jika berlakunya kesilapan, kesalahan yang kita lakukan. Dan jika permohonan maaf itu diminta kepada kita, tuan-puan, kita usahakan untuk memaafkan. Dan itu di sebalik kemaafan ada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk kaedah yang ketiga ni, tuan-puan, setiap daripada kita ada bentuk kehidupan masing-masing, betul? Setiap daripada kita ada bentuk kehidupan masing-masing. Maka kita usahakan untuk menerapkan kaedah ni dalam kehidupan kita. Apa juga bentuk keadaan, tuan-puan, ni. Dan apabila keadaan tu menimpa kita, kita ingat sebagai motivasi kepada kita untuk terus menjadi orang yang baik, terus melakukan kebaikan, hadirin ini, maka kita ingat kaedah ini, wala tansawul fadla bainakum.
janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua insya-Allah dapat mengambil pengajaran ataupun iktibar daripada kaedah ni, dan semoga Allah memudahkan kita dapat mempraktikkan kaedah ini dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-puan ada persoalan berkaitan dengan kaedah ni? Jelas ke persoalan untuk kaedah ni? Kaedah yang ketiga? Jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Dan sebab tu tuan-puan, pentingnya kita untuk memahami Al-Quran kan, dan isi kandungan Al-Quran. Sebab Al-Quran ia akan menjadi teman sejati kita. Ia akan menjadi pemandu dalam kehidupan kita bila kita memahami Al-Quran kan. Mukjizatnya Al-Quran dalam keadaan kita baca pun Allah Ta'ala berikan kita sakinah, ketenangan jiwa, subhanallah. Apatah lagi dalam keadaan kita membaca dengan memahaminya, apatah lagi dalam keadaan sekarang ni kita berusaha untuk mentadabburinya, kita berusaha untuk mengambil ilmu daripadanya, direct mengambil ilmu daripada Quran, dan kita berusaha untuk mengamalkannya lebih-lebih lagi lah tuan-puan ni. Dan Quran ni pastinya teman sejati kita, lebih daripada segala-galanya hadirin, lebih daripada apa jua. Lebih daripada apa jua maksudnya lebih daripada suami kita, isteri kita, anak-anak kita, harta kita. Sebab apa? Semua ni kita akan tinggalkan. Semua ni akan tinggalkan kita. Sama ada kita tinggalkan ataupun semua ni akan tinggalkan kita. Dan yang akan bersama-sama dengan kita adalah Al-Quran di antaranya, yang merupakan di antara amal saleh yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Tak ada persoalan berkaitan dengan kaedah yang ketiga sebelum saya sambung kaedah yang keempat. Semua jelas insya-Allah? Ustaz, di chat ada soalan. Ya, silakan. Ustaz, Saya tak baca chat sekejap ya, saya buka chat. Ya, ada persoalan ke? okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz kata tadi okey, memaafkan ya. Okey, insya-Allah mungkin ya, rasanya memaafkan semua orang boleh lakukan ya. Tapi untuk melupakan mungkin sukar. Betul. Macam mana tu Ustaz? Baik, sekejap ya, saya Terima buka kasih Ustaz. nama baik. Terima kasih ya. Baik, sekejap ya. Ni kena. Sebelum saya buka persoalan dekat chat ni, saya respon terlebih dahulu persoalan yang ditanyakan tadi. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Memaafkan tu memang lebih mudahlah sikit kan memaafkan, tapi untuk melupakan dia tu memang berat. Naam, kita setuju. Dan kita katakan hadirin yang dirahmati Allah Taala, untuk melupakan apa juga bentuk kesalahan yang pernah dilakukan kepada kita tu memang seolah-olah macam mustahil lah. Ya. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, ala kulli hal, tatkala kita telah memaafkan, masya-Allah, itu pun di antara satu bentuk amal soleh yang sangat utama. Lupa tu memang tak boleh lupa pun kan. Sebab itulah kita katakan contoh teladan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memaafkan Wahsy sahabat Nabi radhiyallahu taala an, yang akhirnya menjadi sahabat Nabi, yang merupakan di antara yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Tapi dalam keadaan setiap kali memandang wajahnya tuan-tuan, maka Nabi akan teringat. Bayangkanlah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pula kita. Pastilah kita tak mampu lebih daripada itu. Ala kulli hal hadirin yang dirahmati Allah Taala, tatkala kita dah memaafkan pun subhanallah, itu pun dah satu anugerah dah buat kita. Dan dengan memaafkan tu insya-Allah Taala hati kita akan menjadi lebih tenang dan tenteram. Kalau kita tak maafkan tuan-tuan, maka dia akan menjadi satu bentuk bebanan untuk kita juga, lebih-lebih lagi mereka yang melakukan kesalahan tadi kan. Dan kita pun setuju hadirin dekat satu bentuk perkataan, bukan mudah nak memaafkan. Cuma kita katakan bila memaafkan itu lebih baik. Memaafkan itu lebih baik. Dan ketahuilah hadirin, membaiki hubungan sesama manusia ini memang jauh lebih berat. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala, atau apa juga bentuk kesalahan kita, kekhilafan ataupun dosa dan maksiat yang kita lakukan berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala Maha mengampun, Maha penyayang kan. Tetapi untuk manusia ni hadirin yang dirahmati Allah, selagi mana kita tak berusaha, contohlah kita ada melakukan kesalahan, jika kita tak memohon maaf tuan-tuan, selagi itu kita akan bertanggungjawab. Tanggungjawab kita bila kita buat salah, kita kena maaf, mohon maaf. Tapi jangan pula kita jadikan satu bentuk kebiasaan kan. Saja dijadi macam ringan je, macam suka-suka. Saya salah, maaf. Saya mohon maaf lah. Lepas tu buat salah lagi. Mohon maaf kau contoh kan. Lepas tu buat salah lagi. Saja-saja buat macam tu. Kita tak memahami seperti itu. Na'udzubillah kan.
Maknanya bila kita buat salah, betul-betul kita mohon kemaafan dan kita azam tak melakukannya lagi. Cuma yang melakukan kesalahan tuan-puan, kena berusaha untuk minta maaf. Selagi tak berusaha untuk minta maaf sebagai contoh, ia akan menjadi tanggungan kita sampai dekat akhirat. Sebab itu sangat berat hubungan sesama manusia ni kan. Kita kena lebih jaga, bahkan lebih berat lagi lah sebenarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya setuju puan, memang nak melupakan tu memang sangat sukar. Tetapi bila Allah Ta'ala memudahkan kita dapat memaafkan tu, alhamdulillah. Itu pun dah alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Sama Puan Azia. Ustaz, apa hukum kalau kita tidak boleh memaafkan seseorang? Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah. Apa hukum kita tidak boleh memaafkan? Macam mana kita nak ulas? Apa hukum? Perintah Allah untuk kita berusaha untuk memaafkan. Perintah Allah untuk kita berusaha untuk memaafkan. Ya. Dan walaupun hadirin macam yang Puan Azia sebutkan tadi, memang kita tak boleh nak lupa. Tapi ialah perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memaafkan, dan memaafkan itu lebih baik sebenarnya. Bila mana lebih baik, ia akan memberikan ketenangan kepada kedua bentuk hati hadirin, sama ada yang bersalah ataupun yang dilakukan kesalahan pada. Kedua-duanya akan lebih baik. Allah Taala Maha Pengampun. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun, Maha Mengasihani, kan? Dan semoga Allah mudahkan kita. Walaupun memang bukan mudah hadirin, saya faham tu. Saya pun setuju. Tetapi ialah perintah Allah untuk kita memaafkan. Apa hukum kalau kita tidak boleh memaafkan seseorang? Kita usahalah untuk maafkan puan ni. Nak cerita hukum, nak kata tak boleh langsung memang beratlah. Cuma perintah Allah jelas dalam Quran, bahkan sunnah Nabi SAW, yang terbaik untuk kita usahakan untuk kita memaafkan. Dan di antara ciri mukmin yang sempurna, insya-Allah Taala, bila mana dia usaha untuk senantiasa memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita persoalan yang ditanyakan selanjutnya, jika kita telah daripada Puan Sabariah, Puan Sabariah kat sini. Terima kasih Puan sebab bertanya soalan. Jika kita telah memaafkan kesalahan seseorang itu, tetapi perhubungan itu tidak dapat dilalui seperti sebelum berlakunya perselisihan, adakah masih berdosa Ustaz? Baik. Terima kasih. Hadirin, pastinya bila mana berlakunya perselisihan sebagai contoh, kan, setelah perselisihan tersebut selesai, dia akan ada dua keadaan. Sama ada keadaan tersebut akan menjadi lebih baik, ataupun keadaan tersebut dah okey dah, tapi dia tak akan boleh menjadi lebih baik berbanding sebelumnya. Adakah masih berdosa? Secara umum tak berdosa lah. Maknanya kalau pada masa yang sama, kalau yang buat salah tadi, jika telah dimaafkan, alhamdulillah, kan kita katakan dia telah terlepas dari tanggungjawab dosa tadi. Tapi pada masa yang sama, dia pun kena usahakan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Pada masa yang sama, dia kena usahakan untuk membalas kebaikan yang kita katakan yang memberikan kemaafan tadi. Ini di antara tanggungjawab setelah itulah. Kan? Tak ada masalah insya-Allah Ta'ala. Semoga hati dan jiwa kita akan lebih tenang, lebih tenteram bila mana kita berusaha untuk memaafkan. Pada masa yang sama, yang melakukan kesalahan, usahakan untuk tidak mengulangi kesalahan. Pada masa yang sama, teruskan melakukan kebaikan, doakan kebaikan kepada orang yang memaafkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Secara umumnya tak berdosa lah sebab telah selesai kan. Cumanya yang melakukan kesalahan tadi kena azam. Jangan buat lagi. Jangan ulangi lagi. Pada masa yang sama, yang melakukan kesalahan tadi kena faham dia telah terhutang budi ataupun Masya Allah kebaikan yang baik diberikan kepada dia bila mana dia dimaafkan. Maka dia kena usaha untuk terus melakukan kebaikan kepada orang yang dia buat salah tadi. Bahkan keluarga dia usahakan sebagai satu bentuk menzahirkan dia betul-betul nak minta maafkan. Wallahu a'lam. Ada lagi ke? Baik, Ustaz, jangan kita berdendam setelah memaafkan. Naam, sahih. Dendam ni satu perkara yang merosakkan hati kita. Walaupun memang mudah, walaupun bukan mudah, saya faham tuan-puan ni. Untuk memaafkan ni memang berat, sangat berat. Ia memerlukan masa. Ia memerlukan tempoh waktu, bahkan memang kadang ia memerlukan tempoh waktu yang panjang. Sebab bukan mudah nak mendidik hati ni kan untuk senantiasa memberikan kemaafan. Jangan berdendam, sahih.
Sebab bila mana adanya dendam di antara sesama manusia, tuan-puan, ia akan menyebabkan hati tak tenang, tak tenteram. Hati pun tak akan bersih sebagai contoh. Jangan sekali-kali berdendam. Hadirin yang dirahmati Allah, bila mana sebut tentang, terima kasih Encik Rahman ni yang bertanya soal yang mungkin memberikan satu bentuk saranan dekat sini. Tuan-puan, dalam kita bergaul dengan manusia ni, tidak dapat tidak, kita tak boleh lari daripada semua orang suka pada kita. Maknanya kita tak boleh nak mengharapkan ataupun kita tak boleh nak menyangka semua orang suka pada kita. Pastinya ada perkara-perkara yang orang tak suka. Sebab itulah dalam kehidupan seharian kita, kita kena usahakan untuk senantiasa menjaga amalan-amalan harian, tuan-tuan. Maksud amalan harian yang saya maksudkan adalah zikir-zikir harian, zikir pagi petang, zikir setelah salat, sunnah-sunnah Nabi SAW berkaitan dengan doa-doa perlindungan. Tuan-puan, sebab apa? Kita tak ketahui bila mana ada orang tak suka kita sebagai contoh. Kalau orang tak suka kita sebab kesalahan kita, kita boleh terimalah sebagai contoh. Tapi jika ada orang hasad ke, jika orang dendam kita, na'udzubillah, sebagai salah satu bentuk usaha kita, tuan-puan, untuk membentengi diri kita adalah dengan berusaha untuk menjaga amalan-amalan zikir harian yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Allah uji kita, tuan-puan, dengan perlakuan hasad tersebut, setelah kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga amal-amal saleh, kita bersabar dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita tadabbur surah Al-Falaq, tuan-puan, kan, dalam surah Al-Falaq Allah Taala cerita berkaitan dengan yang kita kena mohon kepada Allah perlindungan, di antaranya adalah daripada orang yang hasad. Kan dalam surah Al-Falaq cerita kita kena mohon perlindungan daripada Allah daripada golongan hasad satu. Yang kedua, golongan hasad yang mana melaksanakan tindakan setelah hasad. Ni lagi bahaya, tuan-tuan. Kalau dia hasad tu, satu golongan yang pertama kita sebutkan, kalau dia hasad je, maknanya dia je hasad. Dia je rasa tak suka, tak suka je. Apalah kan contoh. Maka tak ada kesan sangat pada kita, tuan-puan, sebagai contoh, kan. Tapi bila mana hasidin idza hasad, bila mana orang yang hasad, bila mana dia hasad dengan tindakan seterusnya, tuan-puan, na'udzubillah, tindakan buruk ke apa je bentuk ke, sihir ke, na'udzubillah, ya, na'udzubillah, semua Allah pelihara kita. Semua ni yang kita kena mohon pada Allah. Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita. Sebab kita kena jaga amalan harian, tuan-puan. Zikir pagi petang Rasul SAW, kita kena jaga doa-doa Nabi yang Nabi ajar berkaitan dengan perlindungan, kan. Doa ketika keluar rumah, doa masuk ke dalam rumah, doa-doa harian lah, tuan-puan, daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur semula. Ni pun di antara perkara yang kita pun kena belajar sama-sama. Doa-doa Nabi seharian sebagai salah satu bentuk asbab benteng diri kita, tuan-puan, daripada perkara-perkara yang buruk. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Terima kasih kepada penanya-penanya persoalan dan juga yang respon. Jazakumullah khairan. Baik, kita sambung, tuan-puan, ni kaedah yang keempat. Baik, kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat, tuan-puan, Dr. Umar menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Qiyamah ayat yang ke-14 dan sehingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia menjadi saksi terhadap dirinya sendiri dan walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ini kaedah yang keempat daripada kitab Qawaid Quraniyah. Baik, pendahuluannya, tuan-puan, ayat ni merupakan salah satu kaedah yang memberikan panduan bagaimana untuk membersihkan jiwa daripada penyakit-penyakit hati. Ya, kaedah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Baik, berkaitan dengan pembersihan hati. Beruntunglah manusia yang senantiasa berusaha untuk membersihkan hati. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams, kan, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang surah apa tu? Qad aflaha man zakkaha. Surah Al-A'la ayat yang ke-14. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri ataupun membersihkan diri dengan beriman.
Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hati ini adalah raja bagi anggota tubuh badan kita. Seperti mana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Kalau kita belajar hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang keberapa tu berkaitan dengan al-halalu bayyin wal haramu bayyin, yang haram tu jelas, yang halal tu jelas. Bawah hadis itu tuan-tuan, Rasulullah SAW kata apa? Dalam ketahui dalam hati manusia ni ada, dalam diri manusia ni ada seketul daging, yang mana bila mana daging itu baik, maka akan baiklah seluruh anggotanya. Bila mana buruknya daging itu, maka akan buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah ia adalah al-qalb, iaitu hati. Hati ni tuan-tuan, raja bagi tubuh, anggota tubuh badan kita. Sebab itulah usaha bagi mereka yang nak membersihkan hati ni merupakan di antara usaha yang mulia. Dan pada masa yang sama, proses untuk kita membersihkan jiwa dan hati kita ni tuan-tuan, proses yang berterusan. Sampai bila tuan-tuan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah nak bersihkan hati, walaupun di dalam hati kita kan taklah besar mana, tetapi nak bersihkannya tuan-tuan, subhanallah. Dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa beruntunglah, qad aflaha ma tazakka, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hati diri mereka dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan di antara doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa tuan-tuan, berkaitan dengan hati ni kan ada banyak doa-doa Nabi agar Allah Ta'ala membersihkan jiwa dalam hati kan. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah hadirkanlah kepada diri saya, jiwa saya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Dan banyaklah doa-doa Nabi SAW berkaitan dengan pembersihan hati ni tuan-tuan. Sebab hati ni memang raja bagi anggota tubuh badan. Pada masa yang sama ia memerlukan masa tempoh untuk kita bersihkan. Apabila melakukan dosa dan maksiat kan, berdasarkan hadis Nabi yang sahih berkaitan dengan apabila melakukan dosa dan maksiat, maka akan ada titik hitam dalam hati. Bila mana tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan tetap dekat situ. Buat dosa lagi, hitam lagi. Buat dosa lagi, hitam lagi, titik hitam lagi. Sampailah hati itu penuh hitam legam sehingga disampaikan kebenaran pun sukar untuk menerima kebenaran. Semua Allah Ta'ala membersihkan hati-hati kita semua, insya-Allah. Baik, makna kaedahnya hadirin. Sebagai manusia, walaupun ia berusaha untuk membela dirinya dengan perbuatan dan perkataan yang ia sendiri mengetahui berkenaan kesalahannya, memberikan apa jua bentuk alasan, berusaha untuk menutupi keaiban diri di hadapan manusia yang mengetahui berkenaan hakikat perbuatan itu adalah dirinya sendiri. Tuan-tuan, manusia ni dalam apa jua bentuk keadaan, dia tahu diri dia. Betul? Dia tahu diri dia. Sebagai contoh, dia nak bela apa jua bentuk perbuatan dia, perkataan yang telah dikeluarkan, dia tahu diri dia, tuan-tuan rahmati Allah. Dia yang paling tahu siapa? Diri dia. Diri dia tahu. Diri dia yang tahu. Dan kaedah ni menyebutkan bahawa manusia itu akan menjadi apa? Saksi kepada diri mereka sendiri kan. Balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya. Baik, perkataan basirah yang bermaksud penjelasan dan hujjah. Kan balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Maknanya dia sendiri akan menjadi saksi, akan menjelaskan, akan berhujjah akhirnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan kepada manusia, engkau merupakan hujjah yang akan melawan dirimu sendiri sebagai saksi. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran sebenarnya yang merupakan di antara ayat yang bila kita membacanya tuan-tuan telah cukup kita ketahui bahawa sebenarnya betapa adilnya mizan Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat tadi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh salin, boleh catat ni. Ayat yang pertama yang kita kongsikan ni lah, dua ayat ni. Kan? Baik, dalam surah Al-Qiyamah ayat 14 hingga 15. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Kemudian dalam surah Fussilat, dalam surah Fussilat ayat yang ke-21 hadirin yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un.
Dan setelah berlaku yang demikian, berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit badan mereka menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami dapat berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepada inilah kamu dikembalikan untuk menerima balasan. Surah Fussilat ayat yang ke-21. Yang kedua tuan-puan ni. Yang ketiga dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin ayat yang ke-65. Pada waktu itu kami kunci mulut mereka dan akan berkata-katalah tangan-tangan mereka, dan akan menjadi saksi kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, tiga ayat ni ataupun tiga ayat dalam Quran, tiga ayat dalam beberapa surah dalam Quran cukup menjadikan kepada kita bahawa inilah di antara proses keadilan dekat akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan tubuh badan akan menjadi saksi, mulut akan ditutup tuan-tuan, dikuncilah, dimeterai, di apa, nakhtim, ditutup, diikat, kan ditutuplah, nakhtim. Kemudian akan berkatalah tangan-tangan, kaki akan menjadi saksi. Bahkan dalam ayat yang tadi dalam surah Fussilat, kulit-kulit akan menjadi saksi. Ini di antara perkara yang kita kena ketahui betapa adilnya proses pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala ke akhirat. Dan semoga Allah Taala memudahkan kita insya-Allah. Bentuk-bentuk aplikasi kaedah. Kaedah ni memiliki beberapa bentuk aplikasi dalam kehidupan. Ya. Antaranya yang pertama, bentuk aplikasi sebahagian manusia terhadap nas-nas dalam syariat. Hadirin yang dirahmati Allah, bentuk yang pertama ni, golongan manusia yang mengikuti hawa nafsu mereka memahami nas agama dengan cara yang batil untuk membela diri mereka. Bentuk aplikasi yang pertama ni tuan-tuan, kita jangan ikut yang inilah. Maknanya kita kena sebaliknya. Kan? Macam mana golongan manusia yang mengikuti hawa nafsu mereka ni tuan-puan? Maknanya apa juga bentuk perintah-perintah Allah yang datang kepada mereka, maka akan dijadikan alasan untuk tak dilaksanakan. Maka akan diusahakan untuk cari yang paling ringan kan, tapi kesemua itu difahami dengan hawa nafsu mereka, difahami dengan akal mereka sendiri, tanpa didasari dengan ilmu yang benar. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, hadirin yang dirahmati Allah. Maka kita usaha untuk jadi sebaliknya. Kita kena usaha untuk memahami nas-nas syariat dengan kefahaman yang benar. Tuan-puan, semua ni, mereka ni yang melakukan perkara ni, golongan manusia yang mengikuti hawa nafsu ni, akhirnya apa tuan-puan? Akhirnya mereka sendiri yang akan menjadi saksi atas perbuatan mereka. Apa sahaja yang mereka lakukan, mereka akan menjadi saksi. Maka dalam nas-nas syariat ni tuan-puan, kita kena usahakan untuk memahami dengan kefahaman yang benar. Kita kena usahakan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Ya. Baik. Yang kedua, bentuk aplikasi melibatkan jiwa dan juga hati manusia. Terdapat manusia yang suka melihat keaiban dan kesalahan orang lain, pada masa yang sama melupakan diri mereka sendiri. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini di antara perkara yang kita kena jauhikan dalam kehidupan kita. Kadang ada di antara insan ataupun manusia tu dia suka cerita, lihat keaiban orang je, cuba untuk cari salah orang je kan. Pada masa yang sama dia tak tengok diri dia sendiri. Kan? Sebab itulah terlalu sibuk. Bila mana sibuk sangat dengan urusan orang lain, salah orang lain, keaiban orang lain sebagai contoh kan, maka dia pun lupa rupa-rupanya diri dia penuh dengan kesalahan, penuh dengan keaiban. Sebab itulah dalam kehidupan kita ni, kita kena usaha untuk selalu berusaha untuk sibuk dengan keaiban diri kita, kesalahan diri kita. Kan? Pada masa yang sama, untuk bila mana melibatkan orang lain, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kita hanya berusaha untuk menyampaikan nasihat, kan, balighu anni walau ayah. Kemudian kita usahakan untuk praktikkan surah Al-Asr, ilal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan dengan penuh kesabaran. Maknanya tuan-tuan rahmati Allah, adapun kesalahan-kesalahan yang berlaku di hadapan kita, kita usahakan untuk kita sampaikan nasihat dan sebagainya. Pada masa yang sama, jangan nak terlalu sibuklah kita katakan dengan salah orang lain, keaiban orang lain.
kita sibukkan dengan keaiban kesalahan kita yang banyak dalam diri kita ni kan. Kita usaha untuk memperbaiki diri kita. Pada masa yang sama untuk orang lain ni tuan-puan, jika ia berlaku di hadapan mata kita sebagai contoh, jika kita mampu untuk kita cegah, kita cegah. Jika kita mampu untuk kita nasihat, kita nasihatkan. Jika kita tak mampu tuan-puan, dia kata apa? Wazalika adhaful iman apa? Kita kena cegah dalam hati kita. Kita kena benci dalam hati kita. Perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan sebagai contoh ni, kita cegah, kita tak suka dalam hati kita. Ini di antara perkara yang kita usahakan sama-sama latih tuan-puan untuk praktik dalam diri kita. Manusia yang suka menolak kebenaran walaupun telah jelas kebenaran disebabkan suka memberikan alasan untuk membela kesalahan diri sendiri. Kan, manusia yang suka menolak kebenaran walaupun telah jelas kebenaran. Sebab apa tuan-puan? Sebab dia suka memberikan alasan untuk membela kesalahan diri sendiri. Kadang ini pun di antara yang berlaku secara umumnya dekat masyarakat kita kan. Dah jelas dah kebenaran, kenapa tolak? Kan dah jelas kebenaran. Sebab apa tuan-puan? Sebab apa? Sebab terdapatnya alasan-alasan. Sebab apa? Sebab lupa kaedah ni dalam kehidupan kita. Akhirnya kita sendiri akan menjadi saksi dekat dunia ni kan. Yang berlaku tuan-puan, secara umumnya lah kita katakan, bila mana adanya perbicaraan dekat mahkamah, secara umumnya apa jua bentuk keputusan, ia berkaitan juga dengan kehebatan peguam dia kan, sebagai contoh. Peguam yang hebat, peguam yang kita katakan ada kemahiran, yang hebatlah, yang pandai berkata-kata sebagai contoh. Itu dekat dunia tuan-puan. Dekat dunia bolehlah macam tu. Tetapi dekat mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala kita tak akan boleh melakukan seperti itu. Kan? Siapa yang akan menjadi saksi? Diri kita sendiri akan menjadi saksi. Siapa yang akan menjadi saksi? Tangan-tangan kita sendiri, kulit-kulit kita sendiri, bumi sendiri pun akan menjadi saksi perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan dekat dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kesalahan kita semua, insya-Allah. Baik. Kesimpulan dan juga pengajaran tuan-puan daripada kaedah yang sangat mulia ni. Kaedah yang keempat berkaitan manusia adalah saksi atas dirinya sendiri. Baik. Dan mungkin sebelum kita pergi kepada satu persatu kaedah ni tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, saya nak nukilkan juga perkataan yang disebutkan di dalam kitab Qawaid Quraniyah ni. Kata Dr. Umar dalam penulisan di hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sangat bermanfaat sebenarnya. Kata beliau, saya nak sampaikan satu bentuk contoh teladan kehidupan Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, dahulu dalam diriku terdapat beberapa keaiban, maka aku senantiasa melatih diri dan berusaha untuk memerhatikan apa yang dikatakan, apa yang didoakan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam terdahulu. Pada masa yang sama aku berusaha untuk memperbaiki diriku, kata Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Pada masa yang sama, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kata beliau, akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolongku, memberikan taufik dan anugerahnya kepadaku. Akhirnya aku dapat melatih diriku menjauhi perkara-perkara yang secara umumnya berbentuk keaiban dan kekurangan. Maknanya tuan-puan, ia perlu kepada latihan. Ia perlu kepada latihan. Kita nak memperbaiki diri kita, kita nak sibuk dengan keaiban diri kita sebagai contoh, ia memang memerlukan latihan tuan-puan, memerlukan latihan, memerlukan usaha yang sungguh-sungguh daripada kita. Akhirnya insya-Allah bila kita berusaha, insya-Allah taala Allah Taala pasti akan memudahkan kita. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah. Baik, kesimpulan tuan-tuan, kita pergi satu persatu. Yang pertama, apabila memahami kaedah ini, manusia akan mengakui dosa dan kesalahan mereka sendiri, sebab akhirnya mereka mengetahui bahawa diri mereka merupakan saksi yang terbaik. Hadirin, dosa dan maksiat yang kita lakukan kat dunia ni, kan, kita katakan secara umumnya kita boleh tutup sebagai contoh. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang Allah menutupi keaiban-keaiban kesalahan kita, kitalah di antara hamba-hamba Allah yang kita katakan yang wajib bersyukur pada Allah.
Sebab apa hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sebagai manusia ni, dalam kehidupan seharian kita pasti melakukan dosa dan kesalahan. Apa petunjuk Nabi SAW kepada kita? Dalam hadis Nabi, kata Nabi apa? Au kama qala, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang selalu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya tuan-tuan rahmati Allah, bila kita berusaha untuk memahami keadaan ini, maka kita akan tahu kita pun melakukan dosa, kita pun melakukan kesalahan, dan pada masa yang sama kita akan senantiasa berusaha untuk menjaga diri kita, memelihara diri kita daripada melakukan dosa dan kesalahan. Sebab apa? Akhirnya kita juga akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Contohi para anbiya ketika mana mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tuan-tuan boleh salin saya tak nyatakan doa tu dalam ni. Saya sebutkan saja, nanti tuan-puan boleh rujuk dekat Al-Quran insya-Allah. Contohnya para anbiya ketika mana mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dalam suratul A'raf ayat yang ke-23 berkaitan dengan kisah Nabi Adam dan juga Hawa alaihi wassalatu wassalam, apa yang diucapkan ataupun apa yang didoakan hadirin yang dirahmati Allah, doa yang kita pun biasa baca dalam kehidupan kita. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka keduanya berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala rakamkan doa ni hadirin, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, sesungguhnya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Ya. Baik, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, surah Hud ayat yang ke-47 berkaitan dengan kisah Nabi Nuh AS. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Nuh AS untuk meminta kepada Allah sesuatu yang tak beliau mengetahui pengetahuan terhadap perkara itu, maka akhirnya apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh AS dalam surah Hud ayat 47, qala rabbi inni a'udzu bika an tas'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh AS berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak ada pengetahuan tentangnya, dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, nescaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi. Perhatikan hadirin, di antara doa-doa yang dibacakan ataupun yang diucapkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, tatkala secara umumnya mereka mendapati apa yang mereka lakukan ada perbuatan yang tak betul. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-16 berkaitan dengan kisah Nabi Musa AS. Di antara bentuk doa Nabi Musa AS tatkala beliau menyesal atas pembunuhan yang beliau lakukan terhadap orang Qibti. Apa doa Nabi Musa AS? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Musa AS berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, kerana itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah dialah yang maha mengampun lagi maha penyayang. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-102 berkaitan dengan kisah taubat yang diterima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa akharuna a'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asa Allahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di antara bentuk doa ataupun ucapan-ucapan yang berkaitan dengan pengakuan dosa dan kesalahan, yang mana akhirnya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ketahui bahawa akhirnya kitalah yang akan menjadi saksi ataupun penghujah terbaik di akhirat nanti. Sebagai kesimpulannya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia dalam kehidupan kita seharian, kita kena melazimi taubat dan juga istighfar. Taubat dan juga istighfar. Marilah kita bersama-sama memperbanyakkan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz yang paling ringan tuan-puan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya mohon pada Allah Ta'ala
Saya mohon ampun pada Allah Ta'ala dan pada masa yang sama saya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apa lagi antara bentuk lafaz istighfar hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan? Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, apa lagi? Di antara bacaan yang kita kena usaha untuk baca pada waktu pagi dan petang, iaitu istighfar yang terbaik, iaitu sayyidul istighfar, kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdik ila akhir doa. Panjang lagi tuan-puan ni. Kan, yang mana Rasulullah SAW kata, kama qala, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar dalam keadaan dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana dia mati pada waktu pagi ataupun petang, tak kala dia baca sayyidul istighfar itu tuan-puan, atau kama qala Nabi SAW, maka wajib baginya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang maksud hadis Nabi SAW. Suatu tuan-puan dirahmati Allah, dalam keadaan yang keempat ni kita kena ketahui, akhirnya yang menjadi hujah, yang menjadi peguam ataupun yang akan menjadi hujah untuk diri kita adalah diri kita sendiri. Dan ketahuilah, apa jua bentuk perbuatan yang kita lakukan, akhirnya yang akan menjadi saksi adalah diri kita sendiri, tubuh badan kita sendiri. Sebab itulah senantiasalah kita berusaha kepada Allah, mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala ampun kita, Allah Taala rahmati kita. Dan pada masa yang sama hadirin, jangan lupa dalam kehidupan kita seharian untuk kita senantiasa melakukan kebaikan. Banyakkan kita melakukan kebaikan. So dalam kaedah ni ada beberapa perkara yang kita kena usaha dalam kehidupan kita seharian. Teruskan melaksanakan kebaikan, amal saleh. Pada masa yang sama tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, banyakkan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pada masa yang sama kita kena ingat, kita kena senantiasa berusaha untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Sebab apa? Jiwa kita ini adalah raja pada tubuh badan kita. Bila mana jiwa, hati kita baik, insya-Allah tubuh badan kita pun akan jadi baik. Tapi bila mana sebaliknya hati kita ada masalah tuan-puan, maka di situlah berlakunya masalah pada anggota tubuh badan kita yang lain. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua. Saya lah secara khasnya yang berkongsi pada pagi ini. Semoga doa daripada tuan-puan, mudah-mudahan Allah memudahkan saya sendiri dapat beramal dengan apa yang saya sampaikan, dan semoga tuan-puan beroleh ilmu yang bermanfaat insya-Allah, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang tuan-puan perolehi pada pagi ini, dan semoga Allah berkati pagi kita semua insya-Allah, hari ini semua insya-Allah, semoga Allah berkati, dan semoga dalam kehidupan kita Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pandu kita, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tidak akan tinggalkan kita. Kita doa dia tuan-puan dengan doa yang baginda Rasulullah SAW ajar kita. Rasanya doa ni pun kita telah kongsikan pada minggu yang lepas. Doa yang kita kena selalu baca khasnya pada waktu pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Allah yang Maha hidup, yang Maha berkuasa mengurus makhluknya, bi rahmatika astaghith, dengan rahmat-Mu hamba memohon pertolongan, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Perbaikilah urusan saya seluruhnya ya Allah, dan janganlah Engkau tinggalkan saya walaupun sekelip mata. Hadirin, kita sangat mengharapkan kepada Allah agar Allah Ta'ala sentiasa berikan panduan petunjuk pada kita, sentiasa ingatkan kita jika kita jauh daripada Allah, senantiasa memberikan kita peringatan. Pada masa yang sama semoga Allah Ta'ala tak tinggal kita hadirin. Sebab apabila Allah tinggal kita, habislah kita. Bila Allah Ta'ala tinggalkan kita, habislah kita. Siapa yang boleh pandu kita tuan-puan? Ya Allah, kan? Dan semoga kita senantiasa diberikan persekitaran yang baik, kita senantiasa diberikan rakan-rakan yang baik, kita senantiasa diberikan kekuatan untuk kita terus menuntut ilmu syar'i, terus berada dalam suasana ilmu, suasana iman, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya tuan-puan, marilah kita bersama-sama membawa juga diri kita, keluarga kita dalam keadaan kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita, kita berusaha untuk mentaati perintah Allah dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk kita bawa bersama keluarga kita hadirin, orang yang sangat dekat dengan kita. Bermula dengan rumah tangga kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, adik-beradik kita secara umumnya, besar lagi, bapa kita dan sebagainya. Kita sama-sama bawa tuan-puan. Bawa perkara ni, bawa agama dan juga amal agama ni. Pada masa yang sama bawa kerisauan agama ni tuan-puan juga dalam keluarga kita. Maksud kerisauan agama ni macam mana tuan-puan? Kita kena risau bila mana amalan agama telah kurang dalam diri kita, apatah lagi keluarga kita. Bila mana amalan agama kurang daripada diri dan keluarga kita tuan-puan, kita kena sama-sama risau. Dan bila mana ada kerisauan tuan-puan, bila mana ada kerisauan, akan ada di setelah kerisauan tersebut usaha-usaha untuk memperbaiki, usaha-usaha untuk meningkatkan amalan-amalan tersebut.
Sebab apa tuan-puan, kejayaan kita dekat dunia ni adalah bila mana kita dipermudahkan Allah dapat mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Hadirin, kehidupan kita kat dunia ni kehidupan yang sangat singkat. Sekejap sahaja kita hidup dekat dunia ni, 60-70 tahun. 60-70 tahun seperti mana yang Nabi SAW kata, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik, umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit sahaja daripada kalangan mereka lebih daripada itu. Tuan-puan, kehidupan kita sangat singkat. Sebab itulah kita kena usaha untuk sama-sama bawa diri kita, keluarga kita, berusaha untuk sama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa tuan-puan kerisauan ni. Bila mana kita ada risau agama tuan-puan, risau amal agama dalam diri dan keluarga kita, maka kita akan usaha, maka kita akan ada keinginan untuk bawa sama-sama. Bermula dengan fikir risau tuan-puan, bermula dengan fikir risau. Kalau kita tak ada fikir risau, kalau kita hanya lega diri kita sendiri saja dah okey, ini di antara perkara juga kita sebenarnya tertipu dengan hasutan iblis ataupun talbisu iblis. Kita kena sama-sama tuan-puan, bawa sekali. Syurga Allah Ta'ala ni sangat luas. Syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat luas tuan-puan. Ia bukannya untuk kita saja sebagai contoh. Kita kena ada fikir juga untuk orang lain. Apatah lagi mereka semua ni secara umumnya adalah orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kasih. Bawa hadirin sama-sama, sebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ingatkan kepada kita semua, keluarga kita dan sebagainya, bahawasanya kehidupan kita kehidupan yang sangat singkat. Kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat itu kekal abadi. Setelah kita tinggalkan dunia ni tuan-puan, semua kita akan tinggal. Kita akan bawa amal iman dan juga amal yang saleh. Semua kita akan tinggal. Dan kita akan berseorangan di dalam kubur kita. Tak ada teman kita tuan-puan, melainkan amal iman dan amal saleh kita. Selain itu semua akan tinggal kita. Sebab itu sangat penting. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang tuan-puan peroleh pagi ini insya-Allah. Jazakumullah khairan sebab sudi bersama. Mohon doakan kita dan juga tim Akademi Tadabbur Malaysia insya-Allah untuk terus maju menyebarkan ilmu agama, menyebarkan ilmu berkaitan Al-Quran ke seluruh umat insya-Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih tuan-puan. Wallahu a'lam. Mungkin jika ada persoalan boleh tanyakan. Jika tak ada persoalan insya-Allah taala, kejap lagi kita boleh tangguh tuan-puan. Ada persoalan secara langsung ke? Ataupun mungkin tuan-puan boleh tanya dekat chat, ruangan chat. Baik, ada persoalan yang berkait dengan yang kaedah yang ketiga tadi juga. Ustaz, kalau kita dah meminta maaf berkali-kali tapi orang tersebut tak maafkan, macam mana pula? Baik, teruskan memohon maaf, janganlah putus asa. Dah kita buat salah kan, so kita teruskan untuk memohon maaf. Jangan berputus asa, dan pada masa yang sama jangan pula terus tak mohon maaf dia tak nak maafkan, nak macam mana? Memanglah dia tak nak maafkan, tapi kita usaha tunjukkan kesungguhan kita untuk mohon maaf. Pada masa yang sama akhirnya kita doa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahanlah fulan ataupun fulana ini maafkan saya ya Allah, lembutkan hati dia ya Allah. Itu di antara usaha-usaha kita hadirin. Kan, jangan pula kita ambil ringan perkara tu, bahaya sebab ia akan menjadi satu sebab bebanan untuk kita, lebih-lebih lagi dekat akhirat. Baik, ada soalan lain Ustaz, kalau sudah berpisah tapi duduk satu rumah boleh ke ataupun tak boleh sebab takut menjadi fitnah? Hadirin, bila dah berpisah pastinya tak boleh duduk satu rumah, tak boleh, ia bukan mahram ni. Cuma macam cerita yang kita katakan tadi, yang kita nukilkan tadi, cerita anak isteri duduk atas, suami tadi duduk bawah. Detail tu kita tak tahulah tuan-puan, cuma detail dalam kitab tersebut. Maknanya secara umum kita zahir kita faham duduk asing tuan-puan, cuma dia tetap bagi isteri dia duduk dengan anak ni. Maknanya mungkin secara umum ni kita faham, mungkin bila dia ziarah anak dia mungkin dia akan mungkin isteri dia tak ada kat situ ke, ataupun bila mana dia ziarah, bila mana dia pergi ke rumah bahagian atas tu dalam keadaan isteri dia tak ada ke, dalam keadaan anak isteri dia ada ke, sebagai contoh. Tak boleh duduk sekali. Kalau dah berpisah tak boleh duduk satu rumah, tu jelas, sebab ia dah bukan mahram dah. Ya, wallahu taala alam bissawab. Dan bila duduk sekali akan jadi fitnah. Dalam cerita yang saya nukilkan tadi tuan-puan, secara umumnya rumah tu 2 tingkat. Maka apa yang kita boleh faham, dia duduk berasingan, bukan duduk sekali. Walaupun 2 tingkat kan tingkat asing. Maknanya yang kita faham, dia tak naik dia dekat atas tu suka-suka tak. Kan. Lainlah kalau dia duduk satu rumah, satu tingkat tu satu rumah. Tak boleh. Memang tak boleh. Dah bukan mahram kan. Walaupun kita katakan ada anak-anak, tapi yang suami dan isteri tadi itu dah akan menjadi fitnah. Kalau diketahui umum lagilah jadi fitnah. Wallahu taala alamu
Bisawab. Ada soalan lain? Ada persoalan yang lain ke tuan-puan? Sebelum kita tangguhkan insya-Allah. Semua jelas insya-Allah persoalan untuk kaedah kedua dan keempat. Kaedah ketiga dan kaedah keempat. InsyaAllah. Jazakumullah khairan. Terima kasih Encik Rahmat. Baik, setakat itu sahaja tuan-puan. Terima kasih atas perhatian tuan-puan. Mudah-mudahan masa yang tuan-puan berikan pagi ini insya-Allah menjadi masa yang bermanfaat. Masa yang insya-Allah Ta'ala kita akan banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pasti akan menjadi masa yang bermanfaat sebab ia diisi dengan majlis ilmu. Majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon maaf tuan-puan jika ada kesilapan dan kesalahan. Terima kasih. Mohon doakan saya, keluarga saya dapat amalkan apa yang saya sampaikan insya-Allah, dan semoga tuan-puan senantiasa kita semua diberkati Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khalqi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah kita bertemu pada minggu hadapan insya-Allah dengan kaedah yang seterusnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Waalaikumsalam.